Hai semua, bertemu kembali di channel saya, Ria Cooking with Jasmine. So, hari ini saya nak sharekan macam mana cara saya memasak asam pedas ikan pari. Kalau sebelum ni saya pernah sharekan resipi asam pedas ikan senangin. So, dua resipi yang berbeza sebenarnya. Kalau suka asam pedas yang agak light, boleh guna resipi yang sebelum ni. Kalau nak asam pedas yang lebih pekat, lebih kau, boleh guna resipi yang ni. So, bahan yang kita perlukan adalah 500 gram ikan pari. Kemudian kita memerlukan lebih kurang 2 cawan cili kering yang telah dikisar. Kemudian kita memerlukan lebih kurang 2 biji bawang besar. Kalau kata guna bawang kecil, lebih kurang dalam 8 ulas. Kemudian bawang putih dalam 5 ulas. Kalau saiz kecil-kecil boleh lebihkan. Kemudian lebih kurang 2 inci halia. Okey, kemudian inilah perbezaannya dengan resipi yang sebelum ni. Yang kali ni saya akan gunakan lebih kurang 1 sudu halba, 1 sudu jintan manis dan juga 1 sudu besar black pepper. Dan kita memerlukan sedikit serbuk kunyit. Kalau kata nak guna kunyit hidup pun boleh. Nanti kita akan blendkan sekali dengan bawang dan halia. Sedikit asam keping, lebih kurang dalam 3 keping. Okey, kemudian kita memerlukan lebih kurang 2 inci belacan. Tapi saya tahu ada yang tak berapa suka ataupun allergic dengan belacan, so anda boleh skip. Kemudian untuk sayur dia, saya akan gunakan beberapa tangkai bendi. Kalau kata nak guna sayur lain macam boleh tukar kepada tomato pun sesuai. Kemudian asam jawa secukupnya, depends pada tahap kemasaman yang kita suka. Kita boleh letak sedikit, separuh dulu. Kemudian kita test rasa macam mana. Kalau tak cukup boleh tambah. Okey, untuk bauan dalam asam pedas ni, saya suka letak daun kesum. Tapi anda juga boleh guna bunga kantan ataupun ada yang suka guna daun limau. So, sekarang jom kita lihat cara-cara untuk memasak asam pedas. Okey, mula-mula sekali kita akan blendkan bawang putih, halia, bawang merah, belacan. Dan kalau kata anda guna kunyit hidup, dah boleh masukkan masa kita blend bahan-bahan ni. Okey, kemudian saya masukkan sekali cili kisar. Okey, kemudian kita tambah sedikit je air lagi. Kemudian kita kisar halus ke semua bahan-bahan ni. Okey, mula-mula sekali kita panaskan minyak. Anda jangan pelik, saya memang suka masak dalam kuali sebab bagi saya lebih mudah. Lagi-lagi kalau kita masak ikan yang lembut, bila masak dalam kuali kita senang nak kacau-kacaukan. So, mula-mula sekali kita masukkan black pepper, jintan manis dan juga halba. So, kita kacau. So, kita agak-agak bila dah naik bau, kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Dan kita tumiskan. Untuk dapat asam pedas yang sedap, kita kena tumis sehingga bahan kisar kita ni agak garing. Dan pastikan sentiasa mengacau supaya bahan-bahan ni tidak hangus kat bahagian bawah. Lepas kita dah masukkan bahan kisar ni, kita boleh terus masukkan asam keping, lebih kurang 3 keping. Kemudian kita masukkan serbuk kunyit, lebih kurang 1 sudu kecil. Kita kacau. Okey, nampak tak bahan tumisan kita ni dah pecah minyak. Okey, kemudian kita akan masukkan air asam jawa. So, agak-agak banyak mana kita nak guna. Okey, kita masukkan. Kemudian kita kacau. Okey, masih nampak pekat. So, kita tambahkan lagi air asam jawa. Kita boleh tambahkan air lagi sekali.
Okey, sekarang kita tunggu mendidih, baru kita akan masukkan ikan. Okey, sekarang dah mendidih, kita boleh masukkan ikan. Untuk ikan ni, mungkin nanti ada yang tanya macam mana nak pilih ikan pari yang tak berbau hancing ke apa. Saya tak ada tips apa pun. Saya just masa beli, saya memang akan cium dekat hidung saya. Kalau kita rasa bau dia macam ada tak kena atau hancing, jangan beli. So pastikan bila kita bau tu, bau dia okey, tak ada bau-bau pelik, baru kita beli ikan pari. So yang ni memang tak ada bau yang tak sedap, memang saya dah pilih betul-betul. So kita masukkan ikan. Kemudian saya terus masukkan daun kesum. So saya akan biarkan lebih kurang dalam 10 minit. Kemudian nanti baru saya akan perisakan asam pedas ikan ni. So kita tunggu lebih kurang 10 minit. Depends pada ikan. Ada ikan yang macam ikan merah ke, jenahak dia lembut kan, so tak perlu tunggu lama sangat. Macam ikan pari ni kita kena lama sedikit lah. Okey, lebih kurang selepas 10 minit kita masukkan kacang bendi. Okey, kemudian kita masukkan gula. Kalau ikut resepi orang zaman-zaman dahulu, memang masak asam pedas tak ada menggunakan gula. Tapi bila zaman sekarang ni ramai yang menggunakan gula untuk kita balancekan rasa. Kemudian boleh letakkan garam. Garam ni kena jaga-jaga sebab kebanyakan asam jawa dia dah ada rasa masin. So kita kalau boleh, kalau yang tak biasa tu, kita rasa dulu macam mana tahap kemasinan kuah ni. Kemudian baru kita adjustkan garam gulanya. Okay, kemudian saya masukkan sedikit ajinomoto, ikut pada masing-masing. Kalau tak guna boleh skip. Okay, kita kacaukan rata. Oops. Kemudian saya nak rasa macam mana rasanya, cukup tak garam gula. Okey, dah cukup. Garam gula, asam semua dah cukup. Kita boleh matikan api. Jadi inilah dia hasilnya masakan kita tadi, asam pedas ikan pari. So version yang ni memang agak pekat dan kau. Jadi anda semua jangan lupa untuk mencuba dan jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe. Bye.